Hai, Assalamualaikum. Apa khabar korang malam ni? Okay, Long pun live tak boleh lama. Sekejap sajalah. Kita pun tak nak buat live lama-lama. Sebab kita pun ada banyak kerja lain lagi nak buat. Semayang pun belum semayang lagi ni. Okay, kita nak pergi solat lepas ni. So, kita buat live sekejap sajalah. Okey, apa nama ni? Ada yang tak kenal siapa kita? Kita adalah kedai Runcit Rizki, ataupun nama penuh kita Pasar Segar Rizki Maju. Okey, dekat mana kedai kita? Kedai kita dekat dengan Hotel Chorus. Kalau korang nampak Hotel Chorus Port Dickson yang besar dekat tepi jalan tu, korang akan nampak simpang 3. Nanti bila nampak simpang 3, terus masuk dalam, korang akan jumpa pencawang TNB, akan jumpa kubur Cina, akan jumpa banyak perumahan dan banyaklah kedai-kedai di dalam tu. Okey, signboard kita besar-besar nama Rizki, memang tak susah nak cari. Okey, kedai kita buka daripada jam 9 pagi sampai 8 malam saja. Time PKP ni memang kena tutup awal lah. Pukul 8 malam dah tutup. Okey. Sebab apa nama ni, memang kerajaan negeri memang arahkan semua peniaga runcit ataupun kedai sebeneka kena tutup sebelum pukul 8. Okey, pukul 7:30 tu mesti dah get ready untuk tarik pintu kedai lah. Okey, dia punya rules kerajaan yang buat, so kita follow sahaja. Alright, kalau korang yang nak order barang-barang tu, better order awal sikit lah. Pukul 4 petang ke, pukul 5 petang ke. Okay, janganlah pukul 7, 7:30 atau pukul 8 baru nak order. Sebab kenapa time tu rider Food Panda tengah sibuk. Maksudnya diorang kekurangan rider lah. Rider time tu lah masuk order banyak kan. So rider Food Panda tak cukup. So sebab tu lah rider akan cancelkan order korang. Okay, sebab terlalu banyak sangat COD nak kena buat dalam masa 1 jam tu. So tak sempat nak hantar. Okay, so diorang cancel. Bila diorang cancel, kalau korang bayar pakai cash tak kisahlah. Kalau pakai online transfer ataupun pakai credit card, diorang dah deduct duit dekat situ. Diorang tetap akan tolak duit. Barang pun tak dapat. So nak follow up balik dia leceh. Hujung bulan baru diorang bagi balik duit Food Panda kan. Jadi leceh. Kalau bayar cash tak ada masalah. Okay, sebab kita cash ni bila dapat barang baru kita bayar. Okay. Better bayar cash lah. Kalau macam order sampai RM200-300 tu nak buat macam mana lah. Terpaksa lah online transfer juga. Tapi better pakai cash. Alright. Sebab Food Panda ni dia tak tentu, kadang-kadang dia akan cancelkan order kita. Sebab kita Rizki tak pernah cancelkan order customer. Memang kita tak pernah cancelkan order customer. Kenapa kita nak cancelkan order customer pula? Okay, memang kita Rizki, memang kita kalau masuk order Food Panda, memang kita tak pernah cancel. Kita accept. Okay, tapi Food Panda yang cancel order tu sebab diorang tak ada rider ataupun tak ada staff yang bawa motor tu lah. Motor pink tu kan tak ada. Okay, tak cukup kaki tangan. Okay, so diorang cancel lah. Okay. So, better lah kalau korang nak order online ni Food Panda, better lah korang bayar cash. Kalau setakat RM30, bawah RM50 tu, bayarlah cash. Okay. Alright, sebab kita sebab tak tahu. Sebab bila kita dah bayar tapi barang tak dapat, tu problem. Alun pun tak boleh nak buat apalah sebab duit korang tu ada dekat Food Panda. Okay, kalau duit tu dah dapat dekat Alung, tak apa, Alung boleh refund. Okay, kita akan refund balik duit customer. Kita pun tak nak ambil duit orang. Okay, tapi disebabkan duit tu tidak dapat dekat Rizki. Duit tu dapat dekat company Food Panda tu. So Food Panda yang simpan duit tu. Okay, kalau kita Rizki, kita tak pernah ambil duit customer. Kita tak pernah sentuh pun duit orang. Okay, so kena minta dengan Food Panda lah. Okay, sebab pernah juga jadi kes tu hari kan, ada customer tu dah online transfer dekat RM130 ke, tapi barang tak dapat. Tapi barang tu rider dah ambil lah dekat kedai Rizki kan, tapi tak tahu barang tu pergi mana. Rider tu hantar salah alamat ke, terbagi dekat jiran ke,
terbagi dekat alamat lain ke, so problem kat situ kan. So akan semua call lah Rizky, mana barang kan, duit dah bayar. Tak, memang barang tu rider dah ambil dah. Okay, dah ambil kat kedai Rizky dah. Tak tahu dia bawa pergi mana. Tu problem. Sebab company besar ni dia dah, orang kata dah kucak-kacir sikit lah. Sebab dia dah cacah merbah lah kan. Sebab banyak benda nak handle, dia orang pun terlepas pandang. So better, daripada dulu lagi Alo cakap, kalau better bila dapat barang baru korang bayar. Okay, sebab dia orang ni tak tentu. Dia orang online ni pun tak tentu. Okay, jangan bayar dulu. Kalau dapat barang baru bayar. Okay. Alright, so kalau kita Rizky, kalau dia dah ambil barang kita, kita tetap kena charge. Okay, sebab dia dah ambil barang-barang kat kedai Rizky. Kalau kita tak charge, rugilah kita. Okay, Alo kena monitoring bab-bab benda ni. Sebab dia orang bayar dekat kita pun, Foodpanda bayar pun kadang-kadang ada short. Ada satu kali tu short RM63. Duit tu macam mana boleh short? So Alo ada simpan tahu resit dia. Okay, benda ni semua memang banyak kerja. Memang nak kena monitoring. Okay, kita tak boleh ambil remeh. So short RM63. Okay, so resit Alo kira 3 hari jualan patutnya RM363. Mana pergi RM63? Okay, resit dia ada, Alo simpan. Bukti semua ada. Okay, dia orang tak boleh nak tindas peniaga macam ni. Kalau dia orang tindas, selalu kena bawa benda ni pergi ke atasan lah. Okay, pergi ke pejabat buruh ke Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ke, kena bawa pergi ke pihak penguat kuasa lah. Kena bawa benda ni pergi lebih jauh lah. Sebab dia tindas kita. Kita jangan bagi orang tindas kita lah. Okay, dalam berniaga memang macam ni. Semua orang nak cepat. Semua orang nak tindas orang lain. Sebab nak berjaya, sebab nak kaya, sebab nak senang, dia akan tindas orang lain. Itulah perangai Yahudi. Itulah perangai orang kafir. Macam kita, orang Islam, kita tak nak tindas orang lain untuk kita jadi kaya. Orang Islam yang beriman, dia tak akan buat macam tu. Okay, untuk dia nak jadi kaya raya, untuk dia nak jadi toke besar, untuk dia nak jadi jutawan, dia pergi tindas syarikat lain ataupun tindas peniaga-peniaga lain. Tak kisahlah, Foodpanda punya owner kan Kristian kan, memang dah tak ada agama pun. Okay, alright, untuk dia pula kan. Okay, so Along join lah kan, sebab benda tu boleh mendatangkan bisnes. Tapi kalau Along berniaga dengan cara yang betul, sistematik dan tidak tipu customer, maknanya Along di pihak yang betul. Okay, so kalau Along cakap Along tak ambil duit tu, memang tidak ambil. Okay, kalau tuduhan tak baik. Okay, kalau tuduh Along macam-macam, nanti aku tuntut dekat padang mahsyar sekarang. Okay, so jangan tuduh. Okay, jangan tuduh kalau kita tak ada bukti. Alright. So memang duit customer tu memang tak dapat dengan Along, dan Along pun tak pernah ambil duit customer. Okay, duit customer semua tu Foodpanda yang ambil. Okay, sebab tu dia orang kaya raya. Okay, so kita sekarang ni straight the point. Apa yang kita nak cakap hari ni bukanlah pasal Foodpanda. Okay, ni adalah Foodpanda. Okay, Foodpanda dia orang punya logo lah. Okay, so kalau korang yang belum upload lagi Foodpanda, bolehlah upload dekat korang punya handphone. Okay, so bila nak order barang, senang. Okay, contohnya hari ni korang nak masak nak masak kari ayam. Okay, nak masak kari ayam perlukan ubi kentang. Ubi kentang tak ada pula. Okay, so bolehlah beli dengan Foodpanda. Pilih kedai Pasar Segar Rizky Maju. So korang boleh beli 2 biji kentang. Walaupun korang hanya nak 2 biji kentang sahaja, okay, company Foodpanda ni budak motor pink tu tetap akan hantar. Walaupun korang semata-mata nak 2 biji kentang aja, boleh hantar sampai ke Teluk Kemang. Okey, daripada Taman PD Utama Batu 4 tu nak pergi ke atas lagi Teluk Kemang, boleh hantar semata-mata 2 biji kentang je, boleh. Diorang tak kisah, janji korang bayar dia orang punya charge pengantaran lah. COD dia RM2 ke RM2.5 macam tu lah. Okey. Okay, so bolehlah order apa-apa saja barang yang korang perlukan. Contohnya tiba-tiba teringin datang angin nak masak pula kan. Okay, bahan-bahan nak masak tak ada.
Biasanya bila kita nak masak ni, kita tak sediakan bahan-bahan tau. Kadang kita baru beli last minute. Tiba-tiba datang angin nak masak pula kan. So bahan-bahan tak ada. Takkan semata-mata nak pergi pasar, nak beli 2-3 barang. Oh jenuh lah kan. Nak pergi pasar raya, nak pergi 1-2 barang je kan. So korang boleh order dengan Foodpanda. Sama juga. Okay, kalau korang pergi pasar raya, korang nak kena start kereta. Okay, nak kena isi minyak kereta. Minyak kereta kalau nak isi zaman sekarang ni, kalau RM5 orang tak layan. Okay, so isi kereta pun paling murah sekarang ni RM10. Okay, RM10 tu pun nilai dia untuk isi nak minyak kereta tu berapa banyak je lah yang dapat kan, berapa liter. Alright, so better order je lah dengan Foodpanda. Bayar je lah duit minyak motor rider Foodpanda tu RM2 kan. So dapatlah barang yang korang nak masak tu kan. So simple. Okay, dah nak pergi pasar raya, dah penat pergi pasar raya, nak balik nak masak lagi kan. So kalau korang order dengan Foodpanda, senang. Bila dapat barang terus masak. Okay, ni nak kena start kereta, nak keluar, nak cari parking. Contohnya nak pergi Tesco, nak cari parking. Okay, nak cari parking, nak kena scan, okay, nak kena tulis nama, lepas tu nak kena beratur, nak ambil troli. Lepas tu kalau ramai sangat orang kat dalam Tesco tu, korang kena tunggu dekat luar. Okay, kalau crowded sangat lah dalam pasar raya kan tak boleh. Kalau dalam pasar raya tu crowded, penuh dengan orang kan. So korang kena tunggu kat luar. Berapa banyak masa dah buang untuk semata-mata nak beli 2-3 barang saja. Biasanya kalau kita pergi pasar raya ni, kita dapat duit, dapat gaji. Contohnya kita dapat gaji dan kita nak spend sampai RM300 ke RM500. Of course lah kita kena pergi pasar raya sebab diorang banyak barang dan barang diorang lagi murah lah. Okay, sebab diorang gudang, diorang store, diorang pemborong besar. Okay, sebab diorang ada banyak barang. Bila barang sampai, mesti satu kontena lori punya. Okay, diorang tak hantar lah cakap van-van ni, tak ada lah kan. Diorang hantar satu lori besar. Okay, diorang ada lori diorang sendiri, lori kontena lah. Okay, so banyak lah barang diorang gudang pasar raya kan, gudang besar memang besar lah pasar raya dia. Okey, hari ni kita nak bagi tahu, tak lama lagi kita akan berniaga. Oh, ramai orang watching. Tak lama lagi kita akan jual Chokoja. Okey, Chokoja ni bukanlah brand Along. Okey, nanti korang ingat brand Along pula. Okey, ini adalah banyaknya love. Terima kasih. Okey, brand terima kasih. Banyaknya like malam ni. Okey, so crispy Chokoja ni, Chokoja dibuat daripada bubble rice. Bubble rice tu kita kena goreng dululah. Okey, goreng dulu. Lepas tu dia punya coklat tu kita campur minyak jagung sikit. Lepas tu kita campur coklat Cadbury, and then kita cairkan dia, and then kita masuklah dalam bubble rice. So senang. Dia 3 bahan je, minyak jagung, coklat Cadbury dengan bubble rice. Okay, so dengan bekas comel ni lah. So ni harga dia RM15. Okay, ni Along beli dekat pasar raya Aircon Safe. Okay, ni bukan produk Along beli saja pula teringin nak makan coklat ni, so belilah. Okay, so bila kita tengok benda ni, dia boleh simpan lama. Dia tak perlu masuk dalam chiller, dia tak perlu masukkan dalam peti ais. So dia orang kata jimat kos lah. Okay, memang untung dia 3 kali ganda lah sebab dia hanya bubble rice. Okay, kita tengok dalam dia macam mana. Cakap pula tak tengok dalam. Okay, keadaan dalam dia macam ni lah. Okay, penuh dengan coklat. Alright, bubble rice. Ni bukan brand Along, ni brand orang lain. Along hanya beli saja. Along hanya terfikir Along pun nak jual juga. Orang lain bisnes, kita pun nak bisnes juga kan. Okay, kita ambil sudu. Okay, kita rasa. Okay, dia kalau kadang-kadang kalau orang yang tak pandai buat, dia lemau tau. Bila korang makan tu, dia lemau, tak best. Okay, so okay, bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Tengok. Dia
Dia rasa jus. Rasa coklat tu rasa coklat milk. Okay? Coklat tu cair. Dan seperti kita makan Coco Crunch dengan coklat. Actually dekat mana-mana pun ada. Dia tengok brand lah. Macam-macam brand ada kat pasaran sekarang ni. Korang boleh beli dekat Shopee ataupun Lazada. Okay. Dari dah malam. Patutnya tak boleh makan ni. Sedap. Okay dah ni. Okay, RM15 dapat banyak. Okay lah. Wah. Kalau makan sikit je. Ni nak tinggal untuk adik-adik kat luar. Adik-beradik ramai. So bagi je lah diorang makan. Okay. Kalau buat demo je lah. Okay. Berat dia dah tulis kat sini 400 gram. Dia tak bagi alamat, dia tak bagi nombor telefon. Macam mana nak telefon? Okay. Janganlah beli kat pasar raya. Tadilah pergi konsep kejap. Beli barang sikit, ternampak pula benda ni. So belilah. Okay. Benda ni kita boleh buat bisnes sebab dia tak renyah. Dia tak susah nak buat. Okay, macam orang cakap tadi, apakah bahan-bahan dia? Minyak jagung, bubble rice ataupun Coco Crunch. Bolehlah ganti yang Coco Crunch dengan coklat Cadbury. 3 barang sahaja korang dah boleh dapat coklat yang sedap gila ni. Okay, boleh buat sendiri. Kalau malas buat, tak boleh cakap apalah, kena belilah kan. Tak ada jalan penyelesaiannya lah. Kalau orang malas ni kan, beli sajalah. Okay. Tapi kalau korang buat, korang boleh dapat banyak, berbotol-botol. Okay, boleh makan dengan adik-beradik yang ramai kat rumah tu kan. Beli, kalau tak nak beli Tupperware ni, buat dalam Tupperware pun boleh kan. Buat dalam cawan, dalam gelas air pun boleh. Janji boleh makan lah. Okay. So, tak lama lagi kita Rizky Alung ada perancangan dan kita akan buat macam ni. So, kita first time buat, memang akan ada kesilapan. Memang Alung akan ada kesilapan lah. So, budak baru nak belajar. Tengok dekat Google je resipi. So, mesti ada kekurangan dan kesilapan. So, kita akan kena, so macam Alung kena try banyak kali lah. Kena buat sampai jadilah. Okay, kalau buat sekali belum tentu lagi jadi. Kenalah buat 5-6 kali. Even kena buatlah sampai 10 kali. Dan kena bagi orang try dulu. Kena bagi, kena minta pendapat ramai orang. Bagaimanakah rasanya. Sebab bila kita buat sesuatu makanan ataupun resipi, kita tak minum air. Kita kena buatlah. Kita kena buatlah sampai jadi. Okay, kita kena buatlah sampai menepati cita rasa orang ramai. So, bila orang beli sekali, bila sedap, orang akan repeat order. Okay. Yang apa yang Alun tahu, kalau tak jadi atau silap buat, benda ni boleh lemau. Okay, itu yang fail. Okay, bila benda ni, bila kita makan, tak ada bunyi macam yang Alun buat tadi tu. So, fail lah. So, tak jadilah. Okay. So, bila kita buat, mestilah jadi. Mestilah ada bunyi rangup. Okay. Bunyi macam kita makan Coco Crunch dengan coklat cair. Okay. Kalau korang tak nak taruh minyak, nak ganti dengan susu ataupun whipping cream, lagi best. Okay. Dia rasa lemak-lemak dengan whipping cream. Dengan orang kata susu segar. Okay. Alright, depend lah kalau korang punya cara-cara. Sekarang ni boleh Google je dekat resipi, dekat mana, dekat internet ke, dekat YouTube ke. Korang boleh beli buku resipi ke. Depend lah. Cuma yang nak cakap dekat sini, yang kita akan buat, kita akan jual jugalah. Kita akan letak brand kita Choco Rizky. Macam panjang sangat lah. Chocoris lah. Okay, Chocoris, kita punya nama Chocoris. Okay, kita akan letak brand kita sendiri. Dah bila masa aku nak buat pun tak tahulah, sibuk jaga kedai, nak buat benda ni pula kan. Alright, ini kita dalam perancangan sahaja. Sebab Alun sekarang ni lebih fokus pada sistem dan lebih fokus untuk masukkan, untuk boleh fokus dengan Foodpanda, boleh fokus dengan sistem Foodpanda dengan Hello Delivery.
Okey, selain daripada korang nak order dengan Foodpanda, korang boleh order dengan Hello Delivery. Delivery tu dia company Bumi Putra. Dia punya owner dia Melayu. Toke lah, Toke Hello je tu orang dia Melayu. Okey, kalau Foodpanda ni toke dia Kristian. Okey, so depend pada korang lah nak pilih yang mana. Okey, Grab pun kita akan join juga. Grab yang motor hijau tu kita belum starting lagi, kita masih lagi nak up, masih lagi nak merangkak. Okey, so kita fokus on 3 online channel pemasaran marketing itulah, iaitu di Foodpanda, HelloJ dengan GrabFood. Okey, 3 benda ni saja. And then bila kita dah complete 3 site ni, kita akan pergi kepada seluruh Malaysia dan kita akan mula serius dengan Shopee dan Lazada. So semua sistem ni sistem yang berbeza dan lalu kena banyak belajar, kena banyak tanya, kena banyak belajar sistem diorang. Sebab sistem Foodpanda lain, sistem HelloJ lain, sistem GrabFood pun lain, sistem Shopee lain, sistem Lazada pun lain. Okey. So 5 online channel pemasaran marketing yang kita sedang dalam perancangan dan kita sedang fokus untuk ke situ. Okey. Sebenarnya kalau nak berniaga dekat online ni tak payah ada kedai. Okey, orang silap, orang ingat kena ada buka kedai, kena buka butik, kena buka salon. Okey, tak. Tapi ada punya jiran dekat sebelah ni, hari-hari lori Shopee ataupun van Lazada akan datang ke rumah dia lah, pick up parcel. Okey, sekarang ni kalau kita nak berniaga online, kita tak perlu pergi pejabat pos pun. Kita boleh call dia punya driver untuk datang pick up parcel tu dekat rumah kita dan dia akan delivery ke rumah customer. Katakanlah customer tu duduk di JB, Johor Bahru. Okey, dia punya lori tu akan datang ke rumah kita untuk ambil parcel tu dan hantar ke Johor Bahru terus. Okey. Tapi tak adalah korang call sekarang juga lori Shopee tu nak datang kan. Mestilah dia ada jadual dan timing dia yang kita kena follow. Okey, cuma Alu cakap dekat sini kita tak perlulah susah payah nak ambil nombor, nak tekan A untuk nak ambil nombor, nak pergi bab pos, nak kena beratur panjang, queue panjang, nak ambil nombor, nak beratur pula semata-mata nak drop parcel tu dekat pejabat pos. Memang buang masa, buang minyak, buang tenaga dan buang segala-galanya. Okey, kita hanya duduk saja di rumah dan kita hanya packing barang customer dan tunggulah lori delivery tu, maksudnya lori Shopee ke, lori JNT ke datang ke rumah kita untuk ambil barang-barang customer kita dan hantar ke mana yang customer kita duduk. Kalau customer kita duduk kat Johor lah. Kalau duduk kat Kelantan lah. Okey, diorang bukan yang Alun tahu, jiran Alun buat tu, Alun ada tanya dia lah. Okey, bisnes dia ni, dia kata bukan terus pergi hantar, bukanlah lori Shopee tu datang ambil parcel dekat rumah dia tu terus pergi hantar rumah customer kat Johor. Tak, dia bawa balik HQ dulu, dia bawa balik office dia dulu dan dia kumpul dan dia asingkan. Okey, katakanlah besok nak ke Johor, okey, so dia bawa lah semua barang-barang customer yang tinggal di Johor. Okey, yang yang daripada Port Dickson nak dihantar ke Johor. Okey, ke JB lah. Okey, so dia kumpul dalam satu lori, dia bawa lah sekali. Alright, begitulah sistem diorang. Tapi diorang cepatlah, maksudnya bila diorang dah pick up parcel kat rumah kita hari ni, besok diorang dah delivery ke Johor. Contoh, okey, kalau Johor lah, kalau Penang lah, kalau Kelantan lah kan. Okey, so tapi benda tu kita kena keluar tenaga sikit lah. Okey, kalau macam Along sibuk dengan kedai, macam masa bila pula aku nak bubble wrap kan barang customer, kita kena bungkus elok-elok. Okey, kalau kita jual dekat Shopee, ada order masuk, kita nak kena cari kotak, nak kena cari bubble wrap tu kan. So kita nak kena bungkus elok-elok, nak kena tulis alamat lagi. So spend time kat situ jugalah. Okay, kat situ aku kena fikir kena hire seorang staff pula lah untuk packing barang tu kan. Kalau semua kerja aku yang buat, memang pingsan lah kan. Nah, semua nak kena atas kepala sendiri kan, aku pening nanti kan. Okay, tu kita punya dalam
perancangan. InsyaAllah kita hanya mampu merancang. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Okey, apakah perjalanan hidup kita seterusnya. Okey, so Alung pun tak boleh lama ni. Hari pun sudah lewat. So selalunya Alung buat live sekejap saja. Kita tak nak cakap panjang. Sebab kalau kita terlebih cakap, nanti kita merapu benda yang tak penting. Okey, so sampai di sini sahaja. Dan kita jumpa lagi pada esok hari dengan produk yang lain pula. Sebab Alung setiap hari bila Alung buat live akan ada produk-produk baru dan produk-produk yang lain. Okey. So kalau korang nak barang-barang dapur basah, nak masak, nak barang keperluan harian, nak sabun, nak itu, nak ini, bolehlah order melalui Food Panda. Okey, nama kedai kita Pasar Segar Rizky Maju. Okey, ataupun Shopcom korang boleh panggil Rizky. Okey, Rizky, Alung Rizky. Alright. Okey, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.